Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Selasa 13 September 2022 bersama saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Tarikh PRU 15 ditentukan selepas pertemuan 5 pemimpin tertinggi UMNO. Malaysia mampu jadi destinasi pelaburan digital utama ASEAN menerusi infrastruktur bertaraf dunia. Tarikh pilihan raya umum PRU 15 akan ditentukan selepas pertemuan 5 pemimpin tertinggi UMNO dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO berkata, tempoh untuk mengadakan PRU 15 dalam tahun ini masih terbuka. As I told you earlier, that every decision will be made by top 5. UMNO top 5. So we wait for UMNO top 5 meeting. When is it? Do you know the top 5? As soon as possible, the meeting. Before the budget announcement, before the tabling of budget, you will be meeting the top 5? Maybe earlier. Maybe. Bajet 2023 dijangka dibentangkan pada 7 Oktober. 5 pemimpin tertinggi UMNO itu adalah Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Malaysia berada pada kedudukan terbaik bagi mencapai sasaran pelaburan digital sebanyak 70 bilion ringgit menjelang 2025 selaras dengan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Ujar beliau, Malaysia juga mampu menjadi destinasi pelaburan digital utama di rantau ASEAN kerana memiliki infrastruktur bertaraf dunia, ekosistem digital holistik dan bakat digital berpengetahuan tinggi. Semua pencapaian positif ini telah meletakkan Malaysia di kedudukan terbaik bagi mencapai sasaran pelaburan digital sebanyak 70 bilion ringgit menjelang tahun 2025 selaras dengan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Dalam pada itu, menurut Perdana Menteri, negara berjaya meraih nilai pelaburan digital langsung asing sebanyak 42 bilion ringgit menerusi inisiatif Malaysia Digital MD dalam tempoh 2 bulan. Ia dijana melalui pelaburan 28 syarikat asing termasuk penyedia perkhidmatan IT, teknologi kandungan kreatif dan perkhidmatan perniagaan global. 180,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dengan menjana pendapatan berjumlah 588 bilion. Selepas 26 tahun, MSC Malaysia diberi nafas baru melalui penjanamaan semula sebagai Malaysia Digital ataupun MD. MD berperanan mentransformasi ekosistem ekonomi digital negara dan memacu lebih banyak program berimpak tinggi secara langsung kepada keluarga. Datuk Seri Ismail Sabri berucap pada Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia 2022 di Pulau Pinang yang dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Ini pula mengenai PAS Nomad di Rantau. Permohonan PAS berkenaan akan dibuka pada 1 Oktober ini melalui laman sesawang Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, PAS lawatan profesional itu membolehkan nomad digital asing yang berkelayakan untuk bekerja dan melancong di Malaysia sehingga tempoh setahun. Pulau Pinang, Langkawi, Kedah dan Kuala Lumpur dipilih menjadi lokasi rintis bagi
fasa pertama dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub nomad digital pilihan serta mempromosi mobiliti dalam kalangan warga profesional digital. Sementara kita meningkatkan segala kemudahan asas yang berkaitan dengan perkhidmatan jalur lebar dan juga meningkatkan mutu industri pelancongan itu sendiri, kita berharap dengan menyediakan PAS digital nomad yang memudahkan mereka membuat permohonan, visa-visa yang diberikan jangka panjang dan membolehkan mereka membawa ahli keluarga dan malah mereka enjoy facilities dan tidak ada personal tax yang dikenakan walaupun mereka duduk pada tempoh yang agak panjang. Sekurang-kurangnya buat masa ini, kita harap ini menyokong kepada ekosistem ekonomi digital negara kita. Beliau berkata demikian ketika melancarkan di rantau selepas menghadiri WCIT. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin bagi varian baharu COVID-19. Menterinya Khairi Jamaluddin memaklumkan pemberian vaksin untuk varian baharu tersebut hanya akan diberikan kepada kegunaan kanak-kanak yang mempunyai penyakit kronik serta warga emas. Kita tengah berusaha untuk mendapatkan vaksin yang baru ni, the new untuk varian baru. Dan dalam masa yang terdekat saya akan umumkan siapa yang layak untuk terima. Kita tak akan buat mass vaccination campaign sebab bagi kita dapati bahawa bagi mereka yang muda, relatively healthy, risiko daripada COVID ni setelah kita divaksinasi beberapa kali dengan booster dah mula menurun. Jadi mungkin kita akan fokus kepada golongan yang berisiko tinggi lah, mereka yang ada penyakit-penyakit tertentu, warga emas dan sebagainya. 97,635 permohonan mendapatkan peranti siswa keluarga Malaysia Fasa 1 sudah diluluskan setakat ini. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noorani Ahmad memaklumkan daripada jumlah itu 21,633 permohonan diterima di Sabah dan 3,748 telah diluluskan serta dalam proses untuk serahan peranti. Permohonan tersebut telah dibuka sejak April lepas dan semakan bermula pada 29 Ogos. Kelulusan pemberian peranti siswa dibuat secara berperingkat, manakala pengagihan akan disempurnakan dalam tempoh 3 bulan. Bermaksud apabila kerajaan membuat keputusan untuk memberikan terus peranti siswa itu, ramai yang kita memberi melalui promosi-promosi yang dibuat di peringkat kepimpinan dan juga di peringkat universiti-universiti, maka dia membolehkan lebih ramai lagi yang memohon untuk peranti siswa berkenaan. Beliau menyeru pelajar IPT kumpulan B40 yang masih belum memohon segera membuat permohonan dalam fasa kedua yang masih dibuka sehingga 30 September ini. Bagi memperkukuh kawalan biosekuriti makanan, kawalan serta penguatkuasaan di sempadan khususnya pintu masuk utama pengimportan juga pengeksportan hasil pertanian dan agroimaganan negara dipertingkat. Keperluan itu jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi bagi mengawal dan membendung penyakit serta risiko kemasukan perosak berbahaya. Di kementerian kita ingin melihat bahawa aspek security ini bukan saja on people, ancaman negara dan sebagainya, tetapi ancaman biosecurity merupakan satu ancaman yang juga perlu diambil perhatian concern oleh negara. Jadi Jabatan Pertanian, melalui Jabatan Pertanian dan jabatan-jabatan yang lain di bawah kementerian ini akan terus memperkukuhkan aspek biosecurity negara, sama ada rentas, kawasan, sempadan dan sebagainya. Kementerian juga akan memperluaskan pusat sehenti kuarantin negara dengan menyediakan fasiliti bersepadu. Jabatan Pertanian juga membelanjakan sekurang-kurangnya RM3 juta setahun dari tahun 2010 sehingga kini bagi memperkukuh program pengurusan perosak dan penyakit tanaman.
Laporan siasatan awal nahas helikopter di Bidor Perak akan diketahui dalam masa 30 hari, manakala laporan lengkap dalam tempoh setahun. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, siasatan juga sedang dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara bermula semalam. Tindakan susulan akan diambil sekiranya wujud pelanggaran peraturan dalam laporan siasatan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wee kecewa dengan dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan beliau membuat berita palsu berhubung keadaan juru terbang helikopter tersebut. Jelasnya maklumat yang diperoleh beliau adalah laporan awal yang diterima daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur sebelum disahkan meninggal dunia oleh Ketua Polis Perak. Maklumat yang diterima pada 8.18 pagi merupakan masa sebenar juru terbang ditemui yang masih bernyawa sebelum disahkan meninggal lebih kurang 2 jam selepas itu. Saya bila dapat mengatakan bahawa private life bermaksud saya dalam tempoh 10 minit, 12 minit saya bincang dengan Chester. Ini satu berita yang orang tengah tunggu. Tengah malam saya mengenai macam mana dengan pilot ni, ada yang nak tunjukkan simpati dia dan sebagainya. Jadi saya mengambil keputusan untuk beritahu kerana kita buat secara telus. Yes, kita dah confirm setakat ni. That's all. Dalam apa yang saya ucapkan masa itu, saya ingat TikTok saya cakap, saya mengharapkan yang terbaik buat mangsa dalam kes ini. Itu saja sebab orang kita tak sampai lagi situ. The rest is how to rescue. Dan saya nak bagi pada Captain Chester terangkan apa berlaku. Apa yang Datuk Yusri CPO cakap tu 2 jam selepas saya dah cakap. Beliau menjelaskannya selepas merasmikan program keselamatan penerbangan kebangsaan di Sepang. Sementara itu, keputusan bedah siasat ke atas mayat juru terbang helikopter mendapati kematian berpunca daripada kecederaan kepala impak kemalangan penerbangan. Perkara itu disahkan Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri. Bedah siasat ke atas semangsa dilakukan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh pagi tadi. Beliau turut memaklumkan Biro Siasatan Kemalangan Udara dan Forensik PDRM telah memulakan siasatan di lokasi insiden helikopter Eurocopter EC-120B yang terhempas di hutan Simpan Cikus, Bidor bagi mengenal pasti punca nahas mengorbankan juruterbang helikopter terbabit. Justru kawasan tersebut kini dikawal rapi bermula hari ini. Bangkai helikopter akan diserahkan kepada pemilik untuk tindakan selanjutnya selepas siasatan selesai. Mayat juruterbang Siskin Richard Chan, 58 tahun, warga negara Hong Kong ditemukan pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR di bahagian kokpit helikopter pada Isnin. Sempena sambutan Hari Malaysia 2022, 16 September ini, ayo keluarga Malaysia, kita bangkit bersama-sama, meraihkan dan memeriahkannya. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Jalan Paramiswara, Bandar Hilir, Melaka. Saksikan juga siaran secara langsung di TV1 dan penstriman langsung menerusi RTM Click pada 16 September pukul 8.30 malam. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Dakwaan Malaysia mengalami krisis ekonomi susulan kejatuhan nilai mata wang ringgit adalah tidak benar. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, prestasi ringgit harus dilihat secara menyeluruh, bukan bersandarkan dolar Amerika semata-mata. Menerusi satu perkongsian video, beliau menjelaskan kejatuhan nilai mata wang turut dirasai negara serantau selain negara maju lain. Asas ekonomi negara kekal kukuh dibuktikan antaranya menerusi prestasi kadar dalam negara kasar KDNK yang mengembang selain penguncupan kadar pengangguran. Banyak mata wang lain di dunia.
Kita dah rekodkan 3 quarters of GDP growth. 3 quarters berturut-turut. Suku keempat 2021, KDNK bertumbuh 3.6%. Suku pertama 2022, KDNK tumbuh 5%. Dan suku kedua tumbuh 8.9%. Ini buktinya bahawa asas ekonomi negara kekal di landasan yang kukuh. Kenapa tak nak cakap pasal poin positif ni? Ya, asyik nak fokus kepada aspek mata wang saja. Kedua, kadar pengangguran yang terus menurun kepada 3.7% pada bulan Julai 2022. Paras terendah semenjak COVID-19 melanda negara. Ketiga, indeks pengeluaran perindustrian ataupun IPP meningkat sebanyak 12.5% pada Julai 2022 berbanding tahun sebelumnya. Jualan bagi sektor pembuatan juga naik 23.8% kepada hampir 150 bilion ringgit. Keempat, DOSEM juga baru umumkan nilai jualan perdagangan borong dan runcit meningkat 41% kepada 130.7 bilion ringgit pada bulan Julai 2022. Pertumbuhan ini disumbangkan antara lainnya oleh subsektor kenderaan bermotor yang naik 600%, perdagangan runcit yang meningkat 37.5% dan perdagangan borong yang naik 20.6%. Bagi 7 bulan pertama tahun ini saja, nilai keseluruhan perdagangan borong dan runcit adalah 882.1 bilion ringgit, 19% lebih tinggi. Tambahnya, sebagai negara pengeksport, nilai ringgit yang rendah memberi kesan positif kepada pendapatan ekspor negara apabila barangan ekspor menjadi lebih kompetitif. Data terkini Jabatan Statistik juga menunjukkan jumlah perdagangan luar berkembang 29.9%. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan keputusan untuk melaksanakan moratorium khas untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS ditentukan oleh pihak bank dan bukan kerajaan. Bagaimanapun, jelas beliau, kerajaan sentiasa terbuka dengan sebarang cadangan untuk membantu mereka yang terkesan akibat pandemik 2 tahun lalu. Again, government do not decide on moratorium. Banks will then decide, and they will give moratorium according to the companies that requires moratorium, right? Government, we don't own the banks. You must remember that. We can encourage policies that are helping and assisting the people. But again, Perdana Menteri semalam memaklumkan akan membincangkan cadangan itu bersama Kementerian Kewangan serta Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Nilai dagangan dua hala Malaysia-China berupaya melepasi paras $190 bilion Amerika bagi tahun 2022. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Bang Hong, keyakinan itu berdasarkan pertumbuhan dagangan memberansangkan bagi tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Trade with China in the first 7 months of 2022 expanded by 16.9% compared to the same period of 2021. Exports grew by 13.2%, boosted by higher exports of E&E products, LNG, as well as metalliferous oils and metal scrap. Imports from China climbed by 19.8%. Tahun lalu, China mengekalkan kedudukan sebagai rakan dagang terbesar negara 13 tahun berturut-turut dengan nilai keseluruhan dagangan $176.8 bilion. Ekspor ke negara tembok besar itu merekodkan nilai tertinggi tahun lepas dengan pertumbuhan 20.6% berbanding tahun sebelumnya. China turut menjadi destinasi import utama negara, merangkumi 23.2% dari keseluruhan import tahun lalu. Satu perjanjian MOU dua hala antara Malaysia dengan Emiria Arab Bersatu UAE dimeterai antara Thuraya Telecommunication Company, North Telecom LLC dan Skopital Sendirian Berhad. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, MOU berkenaan berupaya menambah baik perkhidmatan jalur lebar terutama kawasan luar bandar di negara ini. Dengan syarikat di Malaysia itu Skopital. Jadi usaha-sama ini adalah penting untuk mereka memberi perkhidmatan satelit di Malaysia dan beroperasi di Malaysia, sedang beroperasi di Malaysia untuk kegunaan di kawasan-kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan terpencil, termasuk juga di lautan, maknanya untuk pengangkutan di laut, untuk nelayan dan sebagainya. Jadi usaha-sama
Datuk Zahidi, usaha sama ini merupakan satu kemajuan dalam industri telekomunikasi negara dan berharap akan terus berkembang pada masa akan datang. Inilah warisan daripada nenek moyang kita. Tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati. Toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Bersua kembali. Persiapan sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung di hadapan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka telah mencapai 80%. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, acara raptai bermula malam ini sehingga Khamis. Beliau yakin kepelbagaian etnik busana tradisional sempena sambutan Hari Malaysia menjadi wadah asas perpaduan keluarga Malaysia. Selain memupuk kebersamaan, ia juga mampu menghidupkan suasana dengan penuh bersejarah antara berbilang kaum. Saya amat menggalakkan supaya pengunjung-pengunjung yang hadir pada malam itu juga menggunakan busana 50-an dan 60-an ataupun retro itu sendiri untuk kita mengimbau kembali sejarah dengan kepelbagaian pemakaian dan sebagainya, menunjukkan bahawa kita rakyat Malaysia sentiasa hidup aman dan damai walaupun kita daripada pelbagai bangsa dan anutan agama sendiri. Ini selaras dengan konsep aspirasi keluarga Malaysia iaitu keterangkuman kebersamaan. Seni muzik gamelan Melayu semakin bersifat komersial. Ya, idea kreatif dengan gubahan dan alunan muzik kontemporari menjadikan gamelan Melayu lebih asyik dimainkan. Bingkisannya bersama Tok Sofia Nasrul. Ini adalah keromong, alat muzik utama. Boleh dikatakan alat muzik pembukaan dalam gamelan Melayu sebelum diikuti oleh alatan muzik yang lain. Keromong ini juga dikenali sebagai bonang dalam bahasa Jawanya. Gamelan Melayu diserikan dengan adunan alatan muzik lain seperti gambang, saron, kenong, gendang dan gong. Berdasarkan sejarah, seni gamelan dipercayai datang ke tanah Melayu bermula dari Istana Kesultanan Riau Lingga sejak kurun ke-17. Menurut tokoh muzik gamelan Melayu Osman Abdullah atau dikenali Pak Osman, seni muzik gamelan kini sudah dikenali seluruh dunia. Bagi saya itu memang saya menggalakkan untuk muzik gamelan Melayu kita ni sampai ke perangkat antarabangsa lah. Sebab kalau kita lihat contoh dari muzik gamelan sebelah Nusantara Indonesia tu, dia memang dia membuka ruang kepada seluruh dunia. Gamelan Melayu akan berhadapan polemik penyambungan legasi sekiranya tiada usaha memartabatkannya. Lantas, inisiatif diambil pengasas adunan gamelan irama Melayu Agim, Fairuz Ikhwan Omar, di mana setiap kelas gamelan yang dilaksana turut dihadiri pelajar berbilang kaum. Tapi dengan dia orang mempelajari lebih dalam gamelan, kita boleh panggil gamelan lagu Istana Lama ni, mereka dapat mengenali ataupun lebih mendalam apa itu permainan ataupun adat istiadat Melayu lama yang berasal daripada istana ni. Gamelan ini memang asal daripada Indonesia tetapi telah diubah suai untuk mengikuti tarian dan nyanyian Istana Pahang dan juga Istana Terengganu dan bangsa-bangsa lain. Kegemilangannya juga disemarakkan sebagai warisan seni bersaman di sekolah, institusi pengajian tinggi serta agensi kerajaan. Dekat Sabah, instrumen
tradisionalnya ada sendiri punya. Yang gamelan ni kita kenal di sinilah. Saya minat gamelan ni sebab ini adalah budaya yang jarang orang muda sekarang main. Bagi saya, untuk alat tradisional ni kurang generasi muda untuk main benda ni. Ini pun saya kenal daripada sekolah. Alunan muzik gamelan Melayu mempunyai keistimewaan dan keunikan yang tersendiri yang pastinya mampu menonjolkan identiti Malaysia di mata dunia. Gamelan Melayu kini terus popular dan semakin mendapat perhatian dalam kalangan pelbagai bangsa. Sofia Nasrun, RTM. Baik, seperti biasa, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama dengan penyampainya Nazri Fahmi. Silakan. Tumpuan baharu KBS menerusi bajet 2023. Lim Tiong Kim sah kendali Perak FC. Terima kasih Syahril dan Meg. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kementerian Belia dan Sukan memberi fokus menghidupkan industri sukan negara menjelang bajet 2023. Menteri Dr. Seri Ahmad Faizal Azmur berkata fokus tersebut akan memanfaatkan negara dari segi limpahan ekonomi menerusi pembudayaan sukan. Antara manfaat dapat mencegaskan dan menyihatkan masyarakat. Ia sekaligus mengurangkan peruntukan kepada Kementerian Kesihatan dalam menjaga kesihatan rakyat. Selain itu, usaha memperkasa sukan dan program pembangunan belia akan terus dilaksanakan. Yang keduanya, limpahan ekonomi apabila kita adakan liga-liga di peringkat, di semua peringkat, di kampung-kampung, di kawasan perumahan dan sebagainya. Semua para pemain akan memerlukan peralatan sukan, memerlukan perkakasan sukan, pakaian dan sebagainya. Ini akan mendatangkan pulangan kembali kepada kerajaan. Beliau berkata demikian ketika perasmian Stadium Mini Arena Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Stadium bernilai 6.23 juta ringgit itu adalah yang pertama dibina di sekolah harian di Johor Bahru, berpotensi melahirkan atlet berkualiti serta pelapis atlet Johor. KBS akan meluluskan peruntukan menyelenggara parang stadium, manakala kerajaan negeri akan memperuntukkan dana bagi pembinaan pagar stadium, manakala Jabatan Pendidikan Negeri akan menyediakan peralatan sukan. Perkembangan bola sepak, Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya Kim Panggung mengkalkan 17 daripada 23 pemain yang melayakkan Malaysia ke Piala Asia 2023 bagi menghadapi kejohanan Piala Raja Thailand. Kejohanan tersebut akan berlangsung dari 22 hingga 25 September ini di Chiang Mai, Thailand. Antara 8 pemain baharu yang dipanggil adalah 3 pemain daripada skuad bawah 23 tahun kebangsaan, iaitu penjaga gol Rahadi Azli Rahalim, Azam Azmi Murad dan Muhairi Ajmal Mahali. Kim Panggung juga turut menyerahkan penjaga gol Kalamullah Al-Hafiz Mat Rawi, Syahrul Nazim Zulfaqar, Brandon Gunn, Zafri Yahya dan Declan Lambert. Skuad Harimau Melaya akan menjadi latihan pusat bermula dari 16 hingga 19 September ini di Wisma FAM sebelum berlepas ke Chiang Mai. Pada saingan itu, Malaysia yang menduduki ranking ke-148 dunia diundi menentang Thailand, manakala Trinidad and Tobago akan bertemu Tajikistan. Pemenang kedua-dua perlawanan akan bertemu pada final 25 September ini, manakala pasukan tewas akan merebut tempat ketiga. Malaysia pernah menjulang piala berkenaan sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun 1972, 1976, 1977 dan 1978. Bekas pengarah Akademi Moktadahri AMD, Lim Tiong Kim, dilantik selaku Ketua Jurulatih Baharu Perak FC musim depan. Perkara itu disahkan Pengerusi Perak FC Datuk Seri Muhammad Abdul Aziz Muhammad Zabidi menerusi kenyataan media.
Jelasnya, Lim Tiong King menandatangani kontrak dengan pasukan itu selama 2 tahun. Beliau akan mengambil alih tugas sebagai ketua jurulatih selepas tamat perlawanan terakhir Liga Premier musim ini menentang Kuching City FC Sabtu ini. Lim Tiong Kim menyatakan hasrat untuk membantu pasukan dengan membawa perubahan struktur pengendalian kelab bola sepak di Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman selama 12 tahun sebagai jurulatih, antaranya bersama pasukan bawah 19 tahun Bayern Munich di Jerman. Lim Tiong Kim juga pernah memegang jawatan sebagai pengarah projek pembangunan bola sepak negara pada 2013 sebelum dilantik sebagai pengarah AMD pada 2016. Datuk Seri Abdul Azim turut mengesahkan ketua jurulatih semasa Yusri Cielah akan diberi peranan baharu musim depan, iaitu untuk membangunkan skuad bawah 23 tahun. Pemain kriket kebangsaan Virandeep Singh akan menyertai Liga Kriket Nepal 20 bermula 24 September hingga 20 Oktober. Persatuan Kriket Malaysia dalam kenyataan menyebut Virandeep akan mewakili pasukan Kathmandu Kantipur. Pasukan berkenaan akan berhadapan 5 lagi pasukan pada kejohanan yang akan diadakan buat julung kalinya. Virandeep merupakan salah seorang daripada 5 pemain luar selain pemain Sri Lanka Tisara Pereira, DS Virat Kohli, Kamindo Mendis dan Danajaya Di Silva yang akan menyertai pasukan dianggotai pemain tempatan negara itu. Kenyataan sama berkata kriket Malaysia berbangga dengan pencapaian pemain berusia 23 tahun tersebut. Tahun lalu, Virandeep menjadi rakyat Malaysia pertama tampil dalam Liga Premier Everest Nepal 2021 selepas menandatangani perjanjian bersama Chitwan Tigers. Dan pada Julai lalu tahun ini, beliau menjadi rakyat Malaysia pertama melakukan 1,000 larian dalam format T20 antarabangsa. Rundingan antara Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM dan Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF yang akan diadakan minggu ini diharap dapat mencapai keputusan positif. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria mengingatkan kedua-dua entiti tersebut harus meletakkan kepentingan sukan di depan berbanding perkara lain. Ini merupakan sukan yang merupakan salah satu sukan yang menjadi hak milik rakyat Malaysia, peminat-peminat sukan. So we have to protect the sport. Well, when we want to protect the sport, this is what we want. Untuk kedua-dua pihak ini mencari jalan penyelesaian dan seterusnya dapat mengenengahkan satu united front kepada pihak internasional. Tambah beliau, sekiranya perbincangan itu dapat mencapai kata sepakat, ia sekaligus menamatkan kemelut yang melanda sukan sepak takraw selama ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat Lembaga Eksekutif MOM kali ke-7 2021-2025 di Ibu Negara. Sukan Commonwealth. Sementara itu, mengenai Sukan Olimpik Paris 2024, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC sudah mengeluarkan dokumen proses kelayakan bagi 32 jenis sukan kecuali olahraga. Tan Sri Muhammad Norzal yang juga pengurusi Jawatankuasa Road to Olympic Paris 2024 akan mengenapasi kejohanan yang berupaya menawarkan mata kelayakan ke temasya berprestij dunia berkenaan. Kalau ada sukan-sukan yang kita boleh ambil peluang daripada proses kelayakan ni, kita akan bagi dia roadmap kepada persatuan tersebut supaya senang untuk atlet dia qualified dan membantu mereka supaya qualified ke Olimpik. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, pertemuan dua kelab gergasi di kumpulan C antara Barcelona dan Bayern Munich pastinya menjadi tumpuan peminat bola sepak dunia. Jurulatih Barca Xavi Hernandez menepikan dakwaan bahawa bermain di Munich ibarat berkunjung ke rumah hantu. Kedua-dua kelab berkenaan pernah bertemu di peringkat kumpulan musim lepas dengan kelab Jerman menang 3-0 sebanyak 2 kali. Barca musim ini menampakkan kelainan di bahagian serangan dikemudi oleh Robert Lewandowski yang berpindah ke Nou Camp dari Bayern. Barcelona tidak pernah menang di Munich yang lebih berjaya dalam 4 pertemuan terakhir dengan jaringan keseluruhan 17-4, termasuk kemenangan besar 8-2 di suku akhir musim 2020. Meskipun mengakui ia adalah tugas sukar, namun Xavi berkata pasukannya tidak gentar untuk berkunjung ke Munich. Kelab Spanyol itu akan menentang skuad Julian Nagelsmann dengan kesemua pemainnya cergas. Jules Koundé, Eric Garcia, Ousmane Dembele dan Lewandowski yang bermula di bangku simpanan ketika menang 4-0 di Cadiz Sabtu lalu akan kembali.
Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 13 September 2022. Saudara saksikan kegembiraan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula Jumaat ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Fahmi Syukriya. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Masih bersama berita perdana. Kesesakan lalu lintas luar jangka kadang-kadang memerlukan kita membuat keputusan tepat terutamanya ketika bertugas. Yes, seorang doktor di India sanggup berlari sejauh 3 km ke hospital selepas terperangkap dalam kesesakan lalu lintas demi menyelamatkan nyawa pesakitnya. Wow, jom kita saksikan dalam segmen #. Dr. Govin Nandakumar yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan pembedahan kecemasan pundi hempedu terus meninggalkan kereta di jalan raya selepas terperangkap dalam kesesakan. Mengakui nyawa pesakit wanitanya akan terancam sekiranya pembedahan itu ditangguhkan, membuatnya memilih untuk berlari ke hospital tanpa berfikir panjang. Sebaik sampai, Dr. Govin segera menukar pakaian dan melakukan pembedahan dengan jayanya. Video seekor burung undan dirakam sedang berjalan-jalan di sebuah restoran menjadi tular. Burung ini turut kelihatan seperti menyapa pelanggan yang sedang menjamu selera di sebuah restoran di Paphos, Cyprus. Orang ramai juga dilihat menangkap gambar dan cuba mempelai burung ini. Dan ini pula seorang individu berdepan detik cemas selepas belon hidrogen yang dinaiki hilang kawalan. Kejadian berlaku ketika beliau bersama seorang rakan sedang menuai kacang pain di sebuah hutan di wilayah Heilongjiang, timur laut China. Hu tidak sempat terjun seperti rakannya dan terperangkap dalam belon itu selama 2 hari terbang sejauh 322 km berhampiran sempadan Rusia. Bagaimanapun, beliau ditemukan selamat di wilayah Fangzheng dan mengalami sakit di bahagian belakang akibat berdiri sepanjang tempoh itu. Baik, berita perdana 13 September 2022 berakhir di sini. Jangan lupa dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Hari Malaysia, marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Ya, itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.